Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak pelajar semua. Cikgu mengharapkan agar semua pelajar sentiasa berada dalam keadaan sihat dan bersedia untuk mengikuti pelajaran cikgu pada hari ini. Baik, untuk makluman anak-anak pelajar semua, hari ini kita akan belajar tentang aspek kesalahan tata bahasa. Anak-anak pelajar tentunya boleh merujuk slide yang cikgu sediakan di sebelah ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak pelajar cikgu yang cikgu kasihi sekalian. Baik, hari ini kita akan belajar tentang aspek tata bahasa, iaitu kesalahan umum tata bahasa. Baik, di sini ada beberapa perkara yang sering kita melakukan kesilapan, terutamanya dalam kita membuat penulisan atau apa-apa, bina ayat dan sebagainya. Baik, antara yang sering kali kita buat kesilapan ialah tentang perkataan dari, daripada, baru, baharu, pada, kepada, antara, di antara. Baik, sekarang kita tengok satu demi satu. Okey, baik, kita tengok dulu perkataan dari. Dari itu apakah kegunaan dari? Okey, daripada tu pula apakah kegunaan daripada? Bila kita nak guna dari? Di mana kita nak guna dari? Dan begitu juga daripada. Baik, kita tengok satu demi satu. Baik, dari hadir untuk menunjukkan tempat, masa dan arah. Itu saja kegunaan dari. Baik, kalau lain tak boleh guna dari. Guna apa? Guna daripada. Contoh. Baik, sekarang ni kita tengok dulu dari. Contoh ayat di sini. Ganesh berasal dari Seremban. Pasal apa dari? Sebab Seremban itu menunjukkan tempat. Okey, boleh kan? Baik. Contoh yang kedua ayat. Kelibat Aisyah masih belum kelihatan sejak dari pagi tadi. Pasal apa dari? Pagi itu menunjukkan masa. Baik. Yang ketiga, contoh perjalanan untuk ke Kuala Lumpur tidak jauh dari sini. Kenapa dari? Sebab sini itu menunjukkan arah. Sini, sana, situ, atas, bawah. Itu arah. Baik, jadi kita jelaskan, kita nampak dari itu menunjukkan tempat, masa dan arah. Baik, jadi bagaimana pula dengan penggunaan daripada? Daripada itu, kita tengok apakah kegunaan dia. Baik, kegunaan daripada hadir untuk menunjukkan orang, perbandingan dan asal usul. Contoh. Baik. Suhaila menerima hadiah itu daripada sahabatnya. Sahabatnya tu siapa? Itu orang. Okey, maknanya hadir untuk menunjukkan orang. Baik, contoh yang kedua, ayat yang kedua. Badrul lebih cemerlang daripada abangnya, Zaki. Pasal apa daripada? Sebab abangnya itu, Badrul, abang itu menunjukkan perbandingan antara Badrul dengan abangnya. Okey. Ketiga, meja itu diperbuat daripada kayu. Pasal apa kayu itu ataupun diperbuat daripada kayu? Sebab kayu tu menunjukkan asal usul. Makna meja tu asal dia daripada kayu. Okey. Baik, boleh. Baik, seterusnya kita pergi pula kepada yang kedua, iaitu baru dan baharu. Baik, baru ni pula menunjukkan apa? Ini kita kena faham dulu. Perkataan baru itu untuk apa, baharu itu apa pengertian dia. Baik, contoh. Baru hadir sebelum frasa kerja. Ingat tu. Hadir sebelum frasa kerja atau perbuatan. Dia hadir sebelum. Bukan selepas. Bukan semasa dan sebagainya. Baik, contoh. Aisyah baru makan. Kata kerja dia apa dia? Makan nasi itu. Jadi dia hadir sebelum. Baik. Contoh yang kedua. Kereta itu baru bergerak. Bergerak itu menunjukkan kata kerja. Baik, baru bergerak dari garaj rumah Mi. Okey. Kita tengok baharu pula. Baharu hadir sebagai
frasa adjektif kepada frasa nama. Okey, dia hadir. Tadi sebelum. Ini dia hadir. Baik, contoh. Ayah, Dila membelikan komputer riba baharu untuk anaknya itu sebaik mendapat gaji. Dia hadir. Mana? Dia hadir untuk frasa nama untuk anaknya itu. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi pula kepada pada kepada. Pada ini hadir untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Selain itu, ungkapan pada untuk menunjukkan manusia dan hewan. Kena faham tu, untuk manusia dan hewan. Iaitu keterangan dia waktu dan tempat untuk manusia dan hewan. Contoh, Niza akan ke Kuala Lumpur pada petang ini. Masa. Niza itu manusia. Potret Ibu Lia telah digantung pada dinding ruang tamu rumah. Baik, itu menunjukkan apa dia? Potret Ibu Lia. Itu manusia. Okey. Kepada. Hadir di hadapan frasa nama untuk menunjukkan pecahan, sasaran dan perbuatan. Pecahan. Satu pecah jadi dua. Kita kerat dua jadi dua. Pecah lagi. Dua, kita pecah lagi, pecah jadi makin banyak. Baik, sasaran dan perbuatan. Keadaan. Sasaran, maknanya apakah yang kita nak dapat? Sasaran. Perbuatan, apa yang kita buat. Contoh, ayat. Kek keju itu dibahagi kepada 8 bahagian. Kek keju itu dibahagi kepada mana? Dipotong-potong jadi 8 bahagian. Itu pecahan. Mirza menulis surat itu sebelum diberikan kepada sahabatnya. Okey. Sasaran. Sahabatnya tu adalah sasaran. Okey. Dia tulis surat tu untuk sahabatnya. Baik. Seterusnya kita pergi pula kepada antara di antara. Antara hadir di hadapan frasa nama untuk menunjukkan tempat yang tidak mempunyai jarak dan ruang. Hadir. Kena faham tu hadir. Hadir di hadapan frasa nama untuk menunjukkan tempat yang tidak mempunyai jarak dan ruang. Tempat yang tidak mempunyai jarak dan ruang. Tempat tu tidak mempunyai. Tak ada jarak, tak ada ruang. Contoh. 5 sahabat itu rancak berbual antara mereka. Okey, antara mereka. Baik. Di antara pula, contoh. Rumah Encik Lim terletak di antara rumah berwarna kuning dan hijau itu. Antara. Di antara. Tadi antara menunjukkan hadir di hadapan. Lepas tu di antara, contoh di sini ialah di antara rumah berwarna kuning dan warna hijau. Okey, sekat itu saja kita lihat tentang kesalahan umum tata bahasa untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Semoga anak-anak murid cikgu dapat memahami, dan untuk latihan selanjutnya kita boleh tengok muka surat 59, 60 dan 63. Baik, anak-anak dapat melihat dan mencari antara kesalahan-kesalahan ataupun antara penggunaan-penggunaan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan hari ini, iaitu daripada, baru, baharu, pada, kepada dan antara di antara. Baik, selamat belajar. Baik, sekian saja pelajaran kita pada hari ini, dan cikgu mengharapkan agar apa yang kita pelajari ini anak-anak pelajar dapat manfaatnya. Baik, akhir kata daripada cikgu, ingat kita jaga kita. Sekian, terima kasih.